So, morning. Jadi hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan bahagian 2 komponen transistor, iaitu 5.3 transistor. Jadi iaitu aplikasi transistor sebagai switch. Okey, so hari Isnin tempoh hari kita sudah belajar macam mana transistor itu berfungsi, apa itu CBE, terminal CBE, lepas tu apa itu voltan tapak dia, arus tapak dia. Okey, macam mana arus tapak ataupun voltan tapak menyebabkan arus pengumpul boleh mengalir ya. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan lihat aplikasi transistor sebagai switch ya. So transistor ada dua kan, seperti yang kita belajar, transistor dia ada dua fungsi dia dalam tu. So, yang pertama dia boleh berfungsi sebagai alat yang kita panggil sebagai amplifier. Amplifier itu ialah dia boleh meningkatkan sesuatu kuantiti. Yang kedua dia boleh berfungsi sebagai switch. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana dia boleh berfungsi sebagai switch. So terus rujuk kepada modul kamu, muka surat dalam modul kamu bahagian B tu. Pengswitchan automatik dihasilkan menggunakan, so untuk dia berfungsi sebagai switch, title ini tak berapa tepat lah, so abaikan. Yang pertama ialah kita nak belajar macam mana litar switch tu, litar switch tu. So yang ini pengswitchan automatik dihasilkan dengan menggunakan pembahagi voltan. Mana bahagian pembahagi voltan? Jadi kita perincikan dengan lebih dalam dia punya susunan tu. So sama juga dalam litar ini dia ada dua. So sini ialah bahagian sini ya. Ini ialah litar pengumpul. Sini ialah litar pengumpul. Bahagian sini ialah litar tapak. So di bahagian tepi tu kalau kamu perhatikan dia ada dua perintangan, perintang Rx dengan Ry. So ini dipanggil sebagai, susunan ini dipanggil sebagai susunan ini dipanggil sebagai pembahagi voltan. Kenapa dia dipanggil sebagai pembahagi voltan? Jadi kalau kamu tengok di sini, dia cakap daripada atas ni sehingga bawah ni ataupun hasil tambah dua-dua tu dia akan sama dengan nilai bateri lah. Contohnya sini ialah Vx, ini ialah Vy. Apabila kita kira Vx tambah Vy sepatutnya sama dengan nilai bateri. Kalau sini ialah 6, so dia sepatutnya sama dengan 6. Di mana 6 ini, 6 volt ini dia akan pecahkan kepada 2 lah. Let's say katakan sini ialah 2. Kalau atas dia 2, bawah tu mestilah 4. Dia saling bertukarlah nilai dia. Asalkan jumlah dia adalah sama. Sebab itu dia dipanggil sebagai pembahagi. Dia membahagikan total voltage tu ataupun jumlah voltan tu kepada dua nilai yang berbeza. So untuk menentukan sama ada transistor tu berfungsi ataupun tidak, kita rujuk kepada bahagian bawah ni. Rujuk kepada bahagian bawah, tengok apakah nilai perintang yang ada di bawah ni. Sebab nilai perintang ni akan mempengaruhi nilai arus tapak. Nilai perintang ni akan mempengaruhi arus tapak. So ada pengiraan dia di sini. Kalau saya nak kirakan, kamu tengok di atas tu, di bahagian modul tu dia ada formula dia. Kalau saya nak kira bahagian atas, macam mana saya kira? Vx sama dengan Rx. Kalau saya nak kira atas, rintangan atas letak di bawah. Yang manakala yang bawah tu ialah saya tambah dia. Sama juga kalau saya nak kira voltan bawah tu, rintangan yang ada di bawah letak di atas, yang bawah jumlah dia kita letak di bawah. Rintangan bawah letak atas, Jadi ini semuanya merupakan formula yang dibentuk menggunakan nisbah lah. Saya ulang balik. Kalau saya nak kira Vx, macam mana saya kira Vx? So Vx boleh dikira menggunakan, buat perkadaran dia, Rx per Rx tambah Ry darab dengan voltan keseluruhan. Kalau nak kira bawah, sama jugalah, terbalikkan dia. Voltan atas di atas. Voltan bawah, Ry itu di bawah atas. Lepas tu bawah tu ialah jumlah, darab dengan V. Jadi kita lihat isi dia dulu supaya kamu faham. Dalam rajah yang berfungsi, sebuah perintang
Rx dan sebuah perintang. Ini isi sajalah sebuah perintang. Ry digunakan untuk membentukkan pembahagi voltan. Ini kamu dengar cikgu bercakap tu, kamu tulislah. Jangan rujuk kepada hasil tulisan tu lah, tak berapa kemas. Okey, jika perintang Ry disetkan kepada rendah, disetkan ke nilai rendah ataupun sifar, okey, voltan tapak akan menjadi rendah. Okey, yang ini kan tadi cikgu sudah terangkan sama ada transistor tu turn on ataupun tidak, dia bergantung kepada nilai bawah ni. Jadi kalau ni rintangan bawah tu rendah, apa yang berlaku? Kalau rintangan bawah rendah, voltan tapak akan menjadi rendah. Kalau voltan tapak rendah, arus tapak pun kecil. Ataupun kadang-kadang dia tidak mengalir. Kalau arus tapak kecil tidak mengalir, maka dia tak melepasi voltan simpang kan. Kalau dia tak melepasi voltan simpang, arus pengumpul tak akan turun ke bawah. Ingat tu. Kenapa kalau rintangan kecil, voltan kecil? Kamu ingat balik hukum Ohm tu, V sama dengan IR. Apa kaitan voltan ataupun beza keupayaan dengan rintangan? Berkadar terus kan. Kalau rintangan kecil, beza keupayaan pun menjadi kecil. So, ingat baliklah. Okey. Okey, mana poin yang kedua tadi kan? Jika perintang boleh ubah disetkan ke nilai rendah ataupun sifar voltan tapak sifar, maka transistor turn off, tutup, ataupun tidak aktif. Arus tapak tidak mengalir dan arus pengumpul juga tidak mengalir. Okey, walau bagaimanapun jika perintang boleh ubah Ry tinggi, okey, jika rintangan dia adalah tinggi, voltan tapak akan tinggi. Jadi apabila voltan tapak tinggi melepasi voltan simpang, kan hari itu kita belajar kan dia ada voltan simpang, ada nilai khas dia. Contohnya kalau voltan simpang dia adalah 5 volt. Kalau didapati voltan tapak dia sama ataupun lebih daripada 5 volt, maka arus akan mengalir lah. Okey. Apabila voltan tapak melebihi voltan simpang, arus tapak IB mengalir dan menyebabkan arus pengumpul IC juga mengalir lalu melalui transistor mentol menyala. Okey, transistor hidup apabila voltan tapak tinggi dan IB mengalir apabila voltan tapak tinggi. Okey, kita ulang saja poinnya dia lah. Okey. Jadi kita pergi ke dua aplikasi. Aplikasi yang pertama ialah susunan litar, macam mana kamu gunakan dia sebagai switch. Ada dua. Yang pertama kita gunakan dia dalam switch kawalan lampu. Switch kawalan lampu ada dua. Kamu tengok dalam tepi jalan tu kan. Kenapa on apabila sudah pukul 6 lebih, apabila suasana tu sudah gelap, dia akan on sendiri. Sama juga di luar rumah, kadang-kadang ada bapak kamu beli sensor tu, kalau dia gelap saja, dia on sendiri. Kenapa? Okay, so semua itu menggunakan komponen transistor lah. Ada transistor terdapat dalam litar dia. Okay, so macam mana transistor tu boleh berfungsi? So, untuk menentukan sama ada transistor tu turn on ataupun tidak, ada satu perintang khas yang kita guna yang dipanggil sebagai LDR, Light Dependent Resistor, ataupun perintang pekah cahaya. So, untuk perintang pekah cahaya ni, kamu perlu ingat, kalau dia cerah, rintangan dia rendah. Okay, bermaksud kalau siang kan rintangan dia rendah. Kalau gelap pula, rintangan dia akan tinggi.
Okey, itu ciri-ciri dia. Okey, contohnya sekarang waktu siang. Okey, cikgu terangkan waktu siang sekarang, situasi siang. Okey, kalau waktu siang macam mana rintangan bawah ni? Rintangan bawah rendah kan? Kalau rintangan bawah rendah, macam mana dengan voltan dia? Voltan sini akan menjadi rendah. Kalau voltan tapak rendah daripada voltan simpang, arus mengalir ke tidak? Arus tapak tidak mengalir. Kalau arus tapak tak mengalir, ini akan turn off lah. Itu waktu siang. Okay. Kalau waktu malam pula macam mana? Okay. Kalau situasi gelap. Okay. Kalau situasi gelap. Okay. Sekarang kalau situasi gelap. Okay. Kalau gelap, tadi apa? Rintangan meningkat kan? Kalau situasi gelap, rintangan sini bawah, sebab perintang peka cahaya tu di bawah. Rintangan sini, ini tetap. R yang di atas ni tetap nilai dia sebab dia merupakan perintang yang kekal sana. Nilai dia tak akan ubah-ubah lah. Jadi ini kalau gelap, rintangan tinggi. Kalau rintangan tinggi, voltan tapak menjadi tinggi. Kalau voltan tapak tinggi, cukup tinggi sehingga dia melepasi voltan simpang, transistor tu, arus tapak akan mengalir. Jadi apabila arus tapak mengalir, arus pengumpul pun boleh turun ke bawah. Jadi turn on. Kalau turn on, mentol pun menyalalah mentol di sini. Okey. Okey, itu ialah situasi dia lah. Jadi penerangan nanti kamu cuba jawab sendiri ya. Okey, kita akan adakan satu perbincangan untuk keseluruhan bab ini pada minggu depan. Okey, satu lagi soalan cikgu kepada kamu, apa fungsi perintang di sini? Okey, perintang di situ apa fungsi dia? Masih ingat kenapa ada perintang di depan tu? Okey, perintang yang ada di depan tu sebenarnya nak melindungi transistor tu daripada arus yang terlalu tinggi lah. Kalau arus terlalu tinggi masuk, okay, transistor menjadi panas, mungkin rosak. Okey. Okey. Kadang-kadang switch ni kan, situasi yang kedua, kalau kamu tengok dalam modul kamu, dia ada bagi juga. Ni. Okay. Kita kadang-kadang kita mau turn on kan lampu pada waktu siang. Mungkin kamu rasa pelik kan, adakah orang buka lampu waktu siang? Ada, iaitu di pejabat-pejabat. Dia nak tutup pada waktu malam di dalam ruangan office dia. Okay. Waktu malam dia tutup, tak ada pekerja. Waktu siang dia nak buka. Okay. Jadi macam mana dia nak susunkan? Okay. Katakan kamu nak hidupkan pada waktu malam. Okay. Waktu siang, sorry. On pada waktu siang. Jadi kalau on pada waktu siang, macam mana kamu ubah dia? Kamu boleh ubah. Sini kamu letak sebagai LDR. Bawah ni kamu tukarlah. Bawah ni tukar sebagai perintang tetap. Perintang kekal lah. Okey, jadi sekarang cikgu bagi contoh. Cikgu bagi penerangan. So sekarang waktu siang. Kalau waktu siang, LDR kan di atas sudah kan, kita sudah ubah. Kalau waktu siang, rintangan sini rendah. Betul? Betul kan? Kalau cerah dia rendah kan? Waktu siang. Kalau rendah, voltan sini pun rendah. Tetapi ingat, dua bahagian ini kan kita panggil sebagai pembahagi voltan kan? Kalau voltan sini rendah, voltan sini akan menjadi tinggi. Sebab itu dia dipanggil sebagai pembahagi lah. Kalau atas kecil, bawah besar. Kalau bawah besar, atas kecil. Asalkan jumlah kedua-dua tu, atas dan bawah tu nanti sama dengan 6 volt. Okey, cikgu ulang balik. Kalau kamu nak onkan lampu pada waktu siang, kita tukar posisi dia kan. LDR letak atas ataupun perintah peka cahaya letak atas. Perintah kekal letak di bawah. Okey, contohnya waktu siang kan rintangan rendah. Okey, rintangan atas rendah. Kalau rintangan rendah, beza keupayaan rendah. Atas beza keupayaan dia rendah, voltan dia rendah. Macam mana kalau bawah? Bawah akan terbalik menjadi tinggi. Sebab dua-dua ni saling depend dengan satu sama lain lah supaya membentukkan nilai 6. Okay. Kalau bawah ni tinggi, bawah ni kan arus tapak kan. Kalau bawah ni tinggi, melepasi voltan tapak, voltan simpang, sorry.
Kalau dia melepasi voltan simpang, arus akan mengalir. Arus apa tu? Arus tapak. Kalau arus tapak mengalir, arus pun, pengumpul pun turun ke bawah, mentol pun menyala. Kalau waktu malam macam mana? Okey, waktu malam pula, masih situasi LDR di atas. Kalau waktu malam, rintangan dia tinggi kan sebab dia gelap. Kalau rintangan tinggi, beza keupayaan voltan atas tinggi. Kalau voltan atas tinggi, voltan bawah rendah. Kalau voltan bawah ataupun bawah ni kan tapak kan. Kalau voltan tapak ni memang rendah, kurang daripada voltan simpang, arus mengalir ke tidak? Arus tak akan mengalir. Kalau arus tak akan mengalir, transistor akan off lah. Dia akan tutup lampu pada waktu malam. Okay. Ingatlah kedudukan dia. Kalau nak on waktu siang, letak PPC di bawah. Kalau nak on waktu siang pula, letak PPC dia di atas. Okay. Semua itu bergantung kepada litar tapak, arus tapak juga. Okay. Isi sendiri ya, isi tempat kosong dia ada dalam buku teks, rujuk dia betul-betul. Okay. Itu ialah pengawal lampu. Lepas tu kita tengok aplikasi satu lagi iaitu pengawal kebakaran. Okey, pengawal kebakaran. Okey, apa benda ni? Sebelum saya terangkan apa relay ni, geganti ni apa? Geganti ni ialah suatu switch menggunakan tenaga elektromagnet untuk tarikkan, contohnya kalau arus mengalir dari sini kan, arus mengalir daripada elektromagnet ini ialah gegelung, dia akan membentukkan elektromagnet kan. Kalau elektromagnet sudah activate, dia akan tarikkan switch tu, tutuplah untuk menutupi switch ni. Jadi kalau ini tertutup nanti ditarik oleh elektromagnet, maka alarm akan berbunyi ya. Okey. Okay, macam mana dia berfungsi? So, dia bergantung kepada satu alat yang kita panggil sebagai, perintang yang panggil sebagai termistor. Termistor ni ialah perintang peka haba, tapi dia tak panggil perintang peka haba, dia panggil sebagai termistor. Okey. Kalau panas, hot, cold, okey, hot and cool, tak apa. Kalau dia panas, rintangan dia rendah. Kalau sejuk pula, rintangan ataupun suhu bilik dia adalah rintangan tinggi ya. Okey, so kita tengok macam mana dia berfungsi. Okey, katakan tak ada kebakaran. Tak ada kebakaran suhu bilik kan. Kalau suhu bilik, rintangan atas macam mana? Rintangan atas tinggi. Kalau rintangan atas tinggi, macam mana dengan beza keupayaan? Beza keupayaan kekal tinggi. Kalau beza keupayaan kekal tinggi di atas, yang bawah macam mana? Kan sini ialah pembahagi kan. Ini kita panggil sebagai pembahagi voltan kan. So, kalau atas tinggi, bawah rendah. Kalau bawah rendah, kurang daripada voltan simpang, arus mengalir ke tidak? Arus tak mengalir. Kalau arus tak mengalir, kalau arus tapak tak mengalir, transistor akan off. Kalau transistor off, arus ke pengumpul pun tak sampai ke bawah. Litar pun tak lengkap. Kalau litar tak lengkap, kalau litar dia tak lengkap, siren pun tak berbunyi lah. Apa fungsi diode ni? Nanti kita tengok satu persatu lah. Kalau tiba-tiba ada kebakaran, dia detect ada haba. Kalau dia detect ada haba sekarang, dia detect ada haba, panas kan? Kalau panas, rintangan atas akan, sebab yang detect haba tu termistor, bukan perintang kekal tu. Kalau panas, ini akan menjadi rendah. Kalau rendah, voltan bawah, voltan atas pun rendah. Kalau atas rendah, bawah tinggi. Kan dia vice versa kan? Bawah akan tinggi. Kalau bawah sudah tinggi, lebih ataupun sama dengan voltan simpang, apa yang berlaku? Arus akan mengalir. Kalau arus mengalir, ini pun
transistor pun turn on. Kalau dia turn on, arus yang sudah ada di sini akan turun ke bawah. Kalau arus mengalir melalui, kalau arus sudah dibenarkan mengalir kan, tadi dia dibenarkan mengalir melalui gegelong tu. Ingat gegelong, kalau arus mengalir melalui gegelong, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan elektromagnet. Kalau dia menghasilkan elektromagnet, maka apa yang berlaku ialah dia akan tarik. Akan ada satu daya tarikan di sini. Dia akan tarik sini. Apabila dia tarik, apa yang berlaku ialah suis yang tergantung ni dia akan tutup. Kalau dia tutup, maka litar yang kedua tu, litar siren tu, litar penggerak tu akan turn on lah. Apabila litar siren tu turn on, penggerak pun berbunyi. Okey. Jadi apa kegunaan diod pula? Okey, apa kegunaan diod? Tadi kan arus tu mengalir kan, dia boleh mengalir. Okey, mungkin kuantiti arus tu terlalu banyak. Kalau kuantiti arus tu terlalu banyak, jadi apa yang berlaku ialah dia perlu patah balik sini. Dia perlu alihkan sebahagian daripada arus tu ke atas supaya dia tidak merosakkan transistor ni. Okey, itu kegunaan diod. Ni, kamu tengok sini. Diod dalam litar kawalan haba adalah untuk mengelakkan transistor daripada dirosakkan oleh aruhan DGE dalam gegelong apabila arus pengumpul turun ke transistor. Okey, tulis untuk cikgu ulang balik. Diod dalam litar kawalan haba adalah untuk mengelakkan transistor daripada dirosakkan oleh aruhan DGE dalam gegelong berganti apabila arus pengumpul turun ke bawah. Okey, so yang lain cikgu rasa kamu boleh isi dengan merujuk kepada buku teks ataupun boleh rujuk juga dalam buku rujukan lah. Okey, cuba isi ya. Sebab cikgu sudah explain secara sepintas lalu tadi. Ingat penggunaan termistor tu. Kalau penggerak kebakaran letak atas. Okey. Kalau lampu tadi ada dua susunan dia lah. Kalau nak hidupkan lampu waktu malam, letak dia punya LDR ataupun PPC di bawah. Kalau nak hidupkan lampu office waktu siang, letak di atas. Okay. Dan kita cuba kira. Okay, kita cuba pergi ke soalan pengiraan. So, kita gunakan soalan nombor 3 lah. Sebab soalan nombor 3 tu hampir sama dengan bukan hampir sama, dia memang susunan bagi transistor sebagai suatu switch. Okay, di mana ada pembahagi voltan di sini, ada pembahagi voltan here, pembahagi voltan. Okay. Alright, so kita cuba kira dia. Okay, so rintangan voltan litar tapak ataupun perintang bawah tu ialah 10 kilo ohm. Beza keupayaan merentasi XY bermaksud sinilah untuk dia hidup voltan tap. Ini adalah 5.5 volt. Okay, kalau mengikut prinsip voltan simpangan, kalau bawah 5.5 berapa sini? Sebab jumlah dia, kita tahu jumlah dia mesti sama dengan 6. So kita tahu sini mestilah 0.5 volt. Betulkah? 5.5 tambah 0.5, 6 kan? Okey. So, berapakah rintangan RT? Dia nak kira rintangan atas. So, kalau dia nak kira rintangan atas, so kamu boleh guna sama ada nak gunakan bawah ataupun atas pun boleh. Katakan saya nak guna bawah. So, BXY saya gunakan formula tadi. Apa formula dia? Kalau guna formula di sebelah tu, masih ingat? Kalau saya guna bawah, voltan bawah, rintangan tu mesti guna rintangan bawah juga. Okey, per rintangan tambah dia XY tambah dengan rintangan T darab dengan nilai bateri ataupun voltan keseluruhan. Berapa voltan bawah tu untuk dia hidupkan mentol? 5.5 kan? Berapa rintangan dia?
rintangan dia adalah 10 kilo ohm. 10 kilo ohm, kilo berapa biji kosong tambah? 3 kan? Okay. So 10,000 ohm tambah dengan RT darab dengan V ya. V tu ialah sudah ada nilai dia. Berapa V tu? 6. So, buatlah matematik dia. Tinggal kamu shift solve saja. Berapa ohm dia? Okey, kita cuba kira sekejap. Guna shift solve sajalah. Okey, kamu dapat berapa ohm? 909.09 kan? Itulah nilai dia. Okey, 909.09 ohm. Okey. Alright, so saya rasa dengan contoh ini kamu bolehlah buat ulang, praktiskan diri yang soalan 1 dan soalan 2 lah. So itu saja penerangan untuk hari ini. So untuk minggu depan kita jangan masuk kepada topik yang baru dulu, kita fokus kepada bab ini. So kita buat perbincangan lebih kepada Google Meet. Okay, so itu saja. Selamat belajar.